Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam You Wartawan, anda juga adalah wartawan. Seramai 3.7 juta rakyat Malaysia yang berusia antara 21 hingga 40 tahun masih belum mendaftar sebagai seorang pemilih untuk mengundi untuk pilihan raya akan datang. Jadi timbul persoalan, apakah maknanya ini? Apakah sebabnya ini berlaku? Adakah kerana generasi muda semakin menjauhi proses partisipasi demokrasi di negara ini, kurang memahami proses itu, ataupun adakah prosedur untuk menjadi sebagai seorang pemilih dan sebagainya? Itu yang telah kami bukakan dalam topik kami di You Wartawan dan juga di Facebook Astro Awani. Dan kalau dapat saya baca satu komen daripada rakan kita daripada Anin mengatakan bahawa golongan muda kurang meminati politik dan segala drama yang berlaku dalam bidang tersebut. Katanya, apabila timbul situasi begini, golongan muda yang telah dihimpit dengan tekanan pendidikan dan kehidupan memilih untuk tidak mengambil tahu tentang permasalahan negara yang rata-ratanya dianggap sebagai pertambahan beban. Itu pandangan daripada rakan kami di Facebook Astro Awani. Jadi untuk bercerita mengenai perkara ini bersama saya di studio untuk bercerita mengenai undi golongan muda ini, saudara Marcus Lim dan juga saudara Zamri Muhammad Isa daripada yang merupakan Setiausaha Agung GPMS. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam You Wartawan pada minggu ini. Terima kasih. Antara skeptikal terhadap partisipasi demokrasi dan juga politik itu atau prosedur untuk menjadi seorang pemilih itu, yang mana satu kita melihatnya lebih dominan dalam kita memandang bahawa 3.7 juta mereka yang masih tidak mendaftar lagi? Zamri. Saya dulu. Okey, terima kasih Saudara Zul. Saya melihatkan prosedur untuk memilih ataupun untuk mendaftar sebagai pemilih itu agak salah satu faktor yang penting yang menyebabkan ramai golongan muda tidak mahu mendaftar. Sebelum saya datang ke sini, saya ada bertemu dengan 2-3 adik-adik saya di dalam GPMS dan saya bertanya dengan dia orang, ada sebagian daripada besar daripada dia orang, ada yang tidak mendaftar sebagai pengundi. Sebab saya tanya dia orang, dia cakap susahlah abang nak pergi daftar. Sebabnya ialah kaunter pendaftaran ni berada mata kata. Tak ada specific time, tak ada specific hours. Dan mereka melihatkan waktu bekerja susah dia orang nak pergi mendaftar. Dan kaunter pendaftaran ni dan mereka mencadangkan ada satu beberapa cadangan yang bagi mungkin saya akan saya kupaskan, tapi faktor yang bagi mereka rasa susah nak mendaftar. Maksudnya mereka mengatakan sukar untuk mendaftar tetapi mereka ada cadangan untuk memudahkan mereka mendaftar. Jadi tidak-tidaknya membawa maksud bahawa mereka bukanlah tidak berminat dengan proses demokrasi ataupun proses partisipasi ini, tapi proses itu mungkin perlu dimudahkan lagi. Benar. Okey, Marcus, pandangannya macam mana pula? Pandangan saya berbeza sikitlah dengan Encik Zamri ya. Tapi saya kata prosedur sebenarnya bukannya susah mana pun. Prosedur itu kita kalau nak pemudahkan itu, nak memudahkan ini, everything want to be simplified kan. Nanti masyarakat pun malas kan. Kita sebenarnya saya percaya ia lebih bertitik tolak daripada sikap kita tu sendiri. Sikap kita ni selalu nak disuapkan, nak dimanjakan. Saya rasa ini benda-benda ini sudah tidak perlu lagi. Sebenarnya kita sebagai pengundi, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena ada tanggungjawab, kita kena ada satu sikap, tanamkan sikap untuk mengetahui apa yang sedang berlaku. Ini negara kita. Ini adalah tanah tumpah di darahku. Kita lahir di sini, kita mati di sini. Apakah ini benda-benda macam ni prosedur? Saya rasa itu adalah satu alasan yang very lame, tak munasabah bagi saya. Saya rasa setiap orang daripada kita ada peranannya. Kita kena ada kesedaran untuk tahu prosedur itu. Prosedur, saya rasa kalau SPR nak buat prosedur, nak mudahkan prosedur ni, nak mudahkan itu, nanti lepas tu ada lagi buat lepas ni. Okey, tapi kalau saya mungkin berkongsi pandangan ataupun pengalaman saya sendiri ketika mendaftar sebagai pemilih beberapa tahun lepas, saya kira prosedur alasan-alasan seperti tempat mendaftar jauh, kena pergi pejabat pos dan sebagainya, itu antara perkara-perkara yang sering dijadikan perkara alasan kenapa tidak mendaftar, dan itu adalah agak satu perkara yang umum, kita tidak boleh nafikan. Akan tetapi setiap seorang punya pelbagai alasan dan juga sebab untuk memilih untuk mendaftar. Satu ketika dahulu, kalau saya dulu di universiti, mereka datang ke universiti dan saya dapat terus mendaftar di situ. Kalau mungkin juga saya menggunakan alasan itu. Mungkin juga menggunakan alasan kalau dia tak ada SPR, itu adalah satu aspek lain. Tapi bagaimana kita melihat juga
Kalau dirangsang perkara ini dengan satu persekitaran politik yang menarik, dirangsang juga dengan satu partisipasi suara anak muda itu diangkat, adanya ahli-ahli politik yang boleh dijadikan role model mereka, ini mungkin dapat memberi satu suntikan yang lebih hebat lagi untuk mereka memilih dan juga mendaftar sebagai seorang pengundi. Saya bersetuju dengan pandangan Saudara Zul, sebab saya rasa bukan semualah pemilih politik lah. Saya rasa tidak ada sangatlah gerakan ataupun usaha oleh politikus kita untuk menggalakkan rakyat kita untuk mengundi. Sebaliknya tanggungjawab itu hanya diserahkan kepada SPR. There is as much SPR boleh buat sebenarnya. SPR nak berhadapan dengan Tomahan itu, kata ini tak betul, ini kena ini menipu ini. Saya rasa politikus kena mainkan peranan. Janganlah terlalu asyik sangat berpolitiking, ya. Sampai benda-benda perkara basic macam ni pun tidak dilihat dengan baik. Tapi saya rasa ahli politik memang dia nak menggalakkan orang mengundi nanti. Saya berhadapan dengan realiti. Kita kena berhadapan dengan realiti sebenarnya. Sebenarnya kita boleh bercakap tentang politikus memberi galakan, dan saya rasa kerajaan pun dah berbagai cara dah buat. Yang terkini kita lihat Parlimen Belia. Parlimen Belia salah satu contoh untuk menggalakkan anak muda, menggalakkan pemimpin muda, orang muda tahu tentang kaedah bagaimana nak memilih sebagai pemimpin. Tapi saya melihat hari ini this is the reality dekat bawah tu. Kita boleh cakap soal jati diri, kita boleh cakap soal kenegaraan, kita boleh cakap berbagai benda, tapi soalnya di bawah ni, ini adalah suara-suara yang di bawah yang saya bawa dan ketengahkan di sini. Saya isukan ketengahkan prosedur sedikit je, tapi ada lagi alasan-alasan yang saya rasa yang boleh saya ketengahkan lagi, tapi itu adalah memang kita akan anggap itu alasan remeh. Kalau kita kongsikan cadangan antara rakan-rakan kita tadi, apakah perkara-perkara yang mungkin mereka mahu mudahkan mereka bercakap tentang soal pertama mereka cadangkan why not kerajaan pindah perlembagaan automatic registration. 21 tahun ke atas automatic registration sebagai voters. Kenapa tak dibuat begitu, dia tanya. Keduanya, kenapa tak dibuat secara online registration? Sekarang ni kalau kita mempunyai perbankan online, perbankan online kita boleh buat transaction secara online, itu pun melibatkan satu security yang tinggi. Tapi saya rasa kalau SPR boleh bangunkan sistem untuk online registration, apakah itu menjadi satu kesukaran? Di hari ini kita zaman teknologi canggih dan sebagainya. Okey, perkara itu juga dikongsi oleh rakan kita Hasrul Nizam Azmi, mengatakan bahawa susah sangat ke untuk daftar secara automatik. Bukankah semua warga negara Malaysia yang telah mempunyai maklumat di JPN tidak bolehkah trace dari situ rekod penduduk Malaysia yang berumur lebih daripada 1 tahun ke atas supaya layak mengundi? Itu kata Hasrul Nizam Azmi. Kita juga mahu mendengar suara anda juga di rumah yang sedang menonton. Mungkin terus hantarkan pandangan kepada kami di Facebook Astro Awani ataupun di Facebook You Wartawan sendiri. Kita berhenti seketika dahulu, Marcus, Zami. Kita bertemu lagi selepas ini. Okey, kita masih bercerita mengenai undi golongan muda. Kita nak cerita kenapa mereka masih ramai 37 juta masih lagi tidak mendaftar sebagai pemilih. Kita bercerita mengenai Parlimen tadi, Parlimen Belia. Bagaimana kita memandang bahawa penyemaian aspek demokrasi untuk memilih, untuk terlibat dalam proses demokrasi secara demokrasi dimulakan sejak peringkat awal lagi. Kita nak bercerita mengenai pengundian pilihan raya ataupun demokrasi itu cukup asing sekali di peringkat sekolah. Di universiti pun ramai lagi asing untuk mendengarnya. Jadi jangan bila kita mengharapkan 21 tahun mereka mahir sekali, agak janggal di kalangan mereka. Bagaimana kita melihat juga usaha yang dilakukan oleh pihak SPR? Kita tak kata SPR tidak menjalankan usaha. Ada dilakukan. Pada sekitar 2009-2010 kalau tidak salah saya, mereka menjalankan satu proses memilih ketua pengawas di sebuah sekolah di Taman Tun Dr. Ismail pada ketika itu. Itu satu proses yang baik. Tapi bagaimana kita nak melihat bahawa perkara ini sudah berterusan dan penyemaian itu bukan saja di pihak SPR dan dapat dilakukan dengan sesuatu yang dekat di kalangan semua rakyat di Malaysia ini. Marcus, mungkin ada cadangan ataupun kematian. Okey. Saya rasa kita kena ada satu sinergi lah, sinergi yang kompak antara SPR dengan juga agensi-agensi lain, termasuk juga dengan rakyat kita. Kita sebenarnya jangan terlalu mengharapkan sangat SPR untuk dalam hal ini. Rakyat sendiri, kita ada civil society, kita nampak ada sebuah NGO sekarang namanya
panggil apa, tindak untuk mendaftarkan pengundi. Saya rasa peranan NGO yang segini harus kita galakkan untuk membantu. Taklah bermakna SPR kita nak meletakkan SPR dalam keadaan yang ini negatif, ya. So peranan macam ni yang kita harus ketengahkan. Dan satu lagi saya rasa yang paling penting ialah bagi memastikan benda-benda ini berterusan, saya rasa kita perlu mula dari awal, bukan mula dari pertengahan ataupun setengah jalan, tiga suku. Benda-benda macam ni kita kena tanam dari awal lagi. Semacam bagaimanalah kita nak menyemaikan budaya yang baik di kalangan anak-anak kita. Kita kena mula dari rumah, kita kena mula dari sekolah. Sebegitulah. Saya melihat usaha SPR memulakan usaha di sekolah itu satu tempat yang saya rasa perkara yang cukup baik. Dan saya nampak kalau boleh untuk lagi kita perlu ada satu cara dan keadaan untuk educate ataupun untuk mendidik masyarakat kita bahawa kepentingan mendaftar sebagai pengundi dan juga mengundi. Kadang orang mendaftar tapi tak pergi mengundi. Tak mengundi. Itu masalahnya, atau malas kan. Dua perkara yang berbeza. So sekarang ni isu yang kita nak bincang ni tak daftar. Dahlah tak daftar. Macam mana nak pergi mengundi? Sekarang ni saya nampak mungkin kita melihat kalau boleh Kementerian Pelajaran yang mengawasi sekolah-sekolah di Malaysia mungkin menjadikan apa yang dilakukan oleh SPR itu menjadi dilaksanakan di sekolah-sekolah di seluruh negara. Jadikan proses bagaimana contoh pelajar itu nak jadi ketua murid atau ketua pelajar di sekolah. Mungkin mereka jadi mengadakan manifesto apa yang dia nak lakukan macam mana nak meningkatkan tahap pencapaian sekolah. So itu perkara-perkara yang saya rasa yang boleh kita ketengahkan kepada pelajar-pelajar sekolah ni. Di peringkat seawal umur 12 tahun, mereka dah berfikir macam mana mereka nak memperbaiki keadaan sekolah. Dan benda ni mungkin Kementerian Pelajaran jadikan satu perkara yang wajib dan juga menjadikan satu amalan. So bila jadi amalan, secara tak langsung masyarakat akan terdidik secara otomatik, dan apabila umur 21 mereka akan rasa kita kena nak pilih pemimpin, begini rupanya kita kena daftar sebagai pengundi dan rasa tanggungjawab. Maksudnya umur 21 tahun itu diraihkan dengan mendaftar sebagai seorang pemilih. Seperti itu yang berlaku. Tapi sebenarnya minat untuk mendaftar dan juga untuk partisipasi, untuk mengundi dan sebagainya menurun trennya bukan sahaja di Malaysia tapi di beberapa buah negara lain juga. Kalau di Amerika Syarikat atau di Kanada contohnya, yang kita nampak bahawa mungkin negara maju yang lebih terbuka dengan sistem dan sebagainya, mereka juga menghadapi masalah yang sama dan mereka menjalankan pendekatan dan juga kempen-kempen tertentu yang ternyata dapat menggalak dan menyuburkan partisipasi masyarakat untuk mendaftar dan juga mengundi. Dalam aspek lain juga kita melihat bahawa perkara ini menjadi perdebatan di beberapa buah negara maju. Di Parlimen Eropah contohnya, menurunkan umur untuk mengundi pun menjadi satu perdebatan dan juga setidaknya merangsang mereka untuk terlibat sama dalam perkara ini. Bagaimana kita melihat mungkin langkah yang agak besar untuk dilakukan, contohnya seperti menurunkan had umur mengundi, tapi kalau ia berkesan untuk Malaysia, kenapa tidak? Pandangan Zamri. Kalau untuk menurunkan had umur, saya rasa setuju. Sebab apa, di Malaysia pun kalau seseorang itu mencapai umur 18 tahun dan ke atas, dia boleh boleh mempunyai memegang harta, membuka akaun bank dan membuka dan sebagainya. So apa salah dan mempunyai hak-hak sebagai orang dewasa. Dan saya percaya kenapa tidak diselaraskan 21 itu diturunkan kepada 18. Itu mungkin saya rasa di satu ruang yang lebih besar. Apabila habis saja SPM, secara automatik dia baru habis sekolah, dia terus pergi mendaftar sebagai pengundi. Tapi saya lihat negara-negara maju dia ada masalah sikit saja saya nampak. Dia ada feel good factor. Feel good factor ni kalau di Amerika, di Kanada dan di Malaysia sini kita feel good factor. Kita tidak ada masalah dalaman, tidak ada malapetaka dan sebagainya. Kita tak rasa benda tu betapa pentingnya untuk jadi pengundi. Feel good factor tu menyebabkan masyarakat orang muda ni dia rasa tak payahlah pergi mengundi, buat apa mengundi. Kalau kita pilih pemimpin pun kita hidup macam ni juga, makan macam ni juga, keadaan macam ni juga. Dia tak ada rasa perubahan dalam kehidupan dan dia tak rasa kalau memilih pemimpin tu boleh merangsang dan mengubah nasib dalam masa depan dia. Dia tak rasa benda tu. Mungkin sebab feel good factor, keadaan kita yang aman, damai, bahagia ni semua. Maka saya setuju dengan itu. Kenapa tidak? Ya, saya setuju sependapat dengan Cik Zamri dalam hujah dia tadi. Saya rasa macam kita nak nurunkan had umur mengundi itu, saya rasa apa jadi masalahnya? Apakah masyarakat kita, apakah rakyat kita tidak matang? Apakah kita ni perlu baru-baru ini adalah segelintir pemimpin politik yang kata ada rakyat kita tidak begitu matang dalam isu-isu tertentu. Saya rasa kita tidak boleh terlalu melihat pandangan pemimpin politik sedemikian mengenai perkara ini, sebab matang tak matang itu very subjektif. Isu ni cukup subjektif dan kematangan itu
dia sendiri akan tahu. Mungkin langkah itu juga membentuk kematangan yang dimahukan. Yes, kematangan. Sebab saya rasa apa yang menjadi masalah dalam negara kita ialah terdapatnya kalangan mungkin pihak-pihak tertentu yang mengatakan okey, rakyat ini tak matang, ini tak sesuai, itu tak sesuai. Saya rasa itu sudah bukan zamannya lagi. Bukan zamannya lagi lah. Okey, Marcus, kita nak bercerita juga selepas ini pendekatan yang lebih cool, kerana mengundi ni mungkin orang kata kurang faktor cool dan tak nampak muda. Kerana kita mesti buat proses yang lebih formal dan sebagainya. Bagaimana kita melihat juga, bukan tak ada generasi muda, bukan tidak ada NGO yang menjalankan kempen untuk menggalakkan pemilih untuk mengundi atau mendaftar. Banyak dilakukan. Di YouTube anda boleh tengok juga video-video mereka, video-video muzik disampaikan dengan baik. Bagaimana kita melihat pendekatan ini mampu merangsang meningkatnya jumlah mereka yang mendaftar mengundi, itu kita bincangkan selepas ini. Teruskan hantar pandangan anda di wartawan. Okey, anda masih lagi menonton You. Wartawan anda juga adalah wartawan Marcus dan juga Zamri. Bagaimana kita melihat pendekatan-pendekatan yang lebih cool ni untuk memastikan bahawa mereka terlibat sama untuk mengundi? Kerana macam kita bincangkan tadi, mengundi ni nak daftar sini macam susah sangat, formalnya macam skema. Kita tak nak skema. Orang muda tak suka perkataan skema tu. Bagaimana Zamri? Saya nampak mengundi ni patutnya jadikan satu benda yang orang kata simple, benda yang mudah, enjoyable. Lepas tu dirasai, dekat dengan hati, dekat dengan jiwa kan. So maknanya hari ni mungkin dengan kaedah-kaedah kempen-kempen yang dilakukan tu, janganlah kempen-kempen yang dilakukan tu agak formal lah. Buat kempen-kempen yang simple-simple. Dan ada sekarang sebenarnya. Ada sebenarnya, tapi mungkin perlu lagi diketengahkan lagi dengan kempen-kempen yang, dan saya rasa bukan sekadar new media. Sekarang ni kita cakap new media pun, new media pun banyak juga main peranan juga yang saya rasa dekat dan boleh sampai kepada orang muda. Tapi mungkin saya nampak di sini untuk menarik lagi lebih ramai golongan muda di daftar pun ni. Mungkin pada PRU13 ni kita minta lebih ramai parti-parti politik mencalonkan orang muda. Apa salahnya meletakkan orang muda? Mencalonkan orang muda bukan juga bermaksud orang muda itu boleh dijadikan ikon kepada orang muda untuk memilih. Satu perkara yang kita boleh nilai juga di situ. Bagaimana kita melihat bahawa orang muda pada hari ini tercari-cari ikon mereka, tercari-cari role model yang mampu menyuarakan pandangan mereka sebagai seorang ahli politik. Kalau kita melihat bahawa masyarakat generasi muda terlibat dalam politik bukanlah satu baru di Malaysia. Datuk Seri Tun Razak sendiri menjadi Menteri Besar Pahang pada umur 27 tahun. Jadi bagaimana kita menilai perkara ini, Marcus? Berkenaan dengan ikon ni, saya rasa ada benarnya. Cumanya saya rasa saya ingin sentuh satulah dari segi penampilan kita, penampilan orang-orang politik kita, pembautakan watak mereka, ya. Sebab kita kena lihat, ya, untuk menjadi role model kita kena tunjukkan contoh yang baik. Sebab anda adalah figura awam, anda jugalah segala pergerakan anda akan diperhatikan. Jadi kita kena ada contoh-contoh role model. To be a role model, you first have to be a role model to others before you expect people to follow you. Okey, tapi kita menyentuh mengenai media sosial yang lebih dekat dengan masyarakat generasi muda ini. Adakah kita nampak bahawa perkara ini sudah digunakan dengan sebaik mungkin untuk menarik golongan muda ini? Kalau contohnya daripada SPR sendiri, bukan menuding jari, tapi mungkin kita memberikan cadangan ataupun idea supaya suntikan-suntikan baru boleh dilakukan oleh mereka supaya mendekati golongan muda ini. Bagaimana Zamri? Kalau dari segi SPR sini, SPR sini pun saya nampak dia pun agak terlalu formal. Bercakap soal nak daftar terlalu formal. Saya rasa mungkin SPR boleh mainkan peranan bersama dengan NGO, persatuan artis, persatuan pelajar, persatuan mahasiswa, persatuan belia untuk terus bergerak melalui orang kata new media ni. Saya nampak SPR perlu terus bekerjasama dan pastikan NGO ni menjadi ejen kepada dia untuk mempromosikan kepada masyarakat, sebab mereka ni dekat dengan golongan muda. Dan saya rasa SPR kalau terlalu formal sangat ni, orang kata telefon dan skema dan orang muda ni tak jurang orang tak minat ni sebenarnya. So kalau boleh orang yang nak pergi promosikan, kena lantiklah duta-duta SPR ni. Kita kan kalau ada duta produk kan, Zul mungkin boleh jadi duta daripada SPR kan. Mana kawan ni ikon untuk orang muda kan. Tapi kalau kita melihat, kalau saya lihat pada pandangan rakan-rakan di Facebook You Wartawan dan juga di Esrawan ni, ada juga yang memberikan beberapa pandangan seperti daftar pemilih di Selangor tetapi bekerja di Labuan dan sebagainya.
dan tak dapat cuti umum, dan mereka mahukan sesuatu yang berkaitan sebagai lakukan pendaftaran automatik. Selesai masalah. Itu bagi mereka. Itu pandangan mereka. Begitu juga rakan-rakan lain juga mengatakan perkara yang sama. Dan mereka juga merasakan bahawa mereka sudah celik dan cukup cerdik untuk melihat proses ini secara keseluruhan. Dan mereka merupakan satu ketulusan dari segi data dan sebagainya. Jadi bagaimana suara-suara ini, masalah-masalah yang merundung fikiran mereka ini, dan juga perkara yang diakui, yang difahami oleh mereka dapat diraikan dan dapat diterjemah dan dibaca oleh SPR ini sendiri. Contohnya sebagai satu agensi. Zamri rasa bagaimana? Berkenaan cakap soal data dan sebagainya. Saya ada membaca satu artikel dan juga mereka memberi komen tentang bahawa ada data-data yang dibuat oleh SPR tu tak up to date. Data-data tu pula bila tak up to date, daftar tu pula ada yang orang dah meninggal masih lagi register, ada didaftarkan sebagai pengundi. Dan tengok sistem yang dibuat oleh SPR tu ada sistem yang orang kata dah terlalu ke belakang, bukan yang ke belakang, yang ke depan. Kita perlukan sistem-sistem untuk pendaftaran yang mudah, yang memudahkan. Ya, contoh kalau mengundi di Selangor tapi tinggal di Labuan. Apa salahnya kalau terus dia melalui online? Saya kata online terus maklumkan bahawa dia dah berpindah, dah bekerja di sana, teruskan tapi pendaftaran online tu nampak macam mudah, Marcus, kan? Tapi seperti kita katakan tadi, pendaftaran online belum tentu memastikan bahawa mereka dapat keluar mengundi. Ekosistem dalam senario politik semasa itu juga perlu dirangsang supaya mereka punya satu keinginan kuat untuk keluar mengundi. Pandangan Marcus, mungkin saya 2 minit lebih kurang. Okey, sebab saya rasa kalau kita nak tarik mereka mengundi ni, kita kena buat satu dari touchy, simple. Kalau saya sebagai pengundi, saya muda lagi ni. Tapi dah 2 kali mengundi katanya? 2 kali mengundi lah. Saya baru 32 ni. Okey, dah orang tahu lagi usia saya. Okey. Saya nak sesuatu yang simple. Saya nak sesuatu yang kata straight to the message lah. Terus pada message. Saya tidak mahu sesuatu yang berlapik-lapik, berbunga-bunga, yang tak suka difahami. Sebab orang muda, maklumlah kan, fikiran orang muda ni, kita nak cepat. Orang muda ni, tahulah, kadang-kadang kurang sabar. We want something fast. Kita nak sesuatu yang cepat. Jadi kita nak sesuatu simple. Simple yang boleh difahami, yang boleh kita terjemahkan dalam ke dalam minda kita. Itu saja. Tapi sebenarnya proses mendaftar dan memilih itu mudah saja. Bawa mic card anda dan anda isi borang dan selesainya di situ. Pokoknya Zul, saya nak simpulkanlah sikap kita lah. Sikap kita. GPMS mungkin ada juga pendekatan dan juga peranan yang boleh dimainkan. Pendekatan yang GPMS lakukan hari ini, kita start pada minggu depan ni, kita menjelajah, kita panggil setiap tahun kita buat program skuad jelajah motivasi pendidikan. Di situlah kita juga memberi ceramah motivasi dan juga kita memberi kesedaran kepada pelajar tentang jati diri dan juga warga sebagai apa peranan mereka dan sebagainya. Dan mungkin berkenaan dengan pilihan raya kita tak sesuai pada pelajar sekolah untuk diberi maklum saja, tapi kita kata mereka sebagai warga dan mereka perlu jalankan tanggungjawab sebagai warga negara. Cuma di sini saya nak tekankan kalau boleh lah, kalau SPR tu kalau boleh kita minta buat cadangkan pindahkan perlembagaan, daftar secara automatik, turunkan hak umur pada 18. Saya percaya orang muda akan bersama, dan juga kalau boleh pada PRU 13 ni sekurang-kurangnya 50% calon-calon daripada ni tu orang muda buat apa perlu. Kita nak tengok juga orang GPMS juga memperjuangkan perkara-perkara itu, pengundian automatik dan juga turunkan had umur tu. Okey, Marcus dan juga Zamri, ini je masa kita ada. Ini saja masa kita ada untuk penonton You Wartawan juga. Anda boleh teruskan pandangan dan juga cadangan anda di Facebook Astro Awania ataupun Facebook You Wartawan sendiri. Saya Zulfitri Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Thank you. Thank you very much.